raya bunga kebangsaan, terang menyala, merah warnanya. Banyak membaca, luas pengetahuan, masa hadapan semakin bercahaya. Pak Abu, seorang nelayan, mencari rezeki kehidupan harian. Pembuka kata saya sampaikan, salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Janet Angelina binti Herman, seorang pelajar tingkatan 5 dan bersekolah di Sekolah Menengah St. Patrick, Membakut. Saya mewakili peringkat Beaufort yang tercinta dalam pertandingan nilam peringkat negeri Sabah di bawah Bayu. Roy Jakers pernah mengungkapkan bahawa membaca merupakan suatu saranan dan suatu cara untuk memelihara tingkat pengetahuan sendiri serta untuk menambah ilmu baharu. Ungkapan tokoh ini jelas memanifestasikan bahawa membaca merupakan salah satu cara untuk kita memperolehi ilmu yang baharu. Bak kata pepatah Melayu, membaca jambatan ilmu. Oleh hal yang demikian, saya telah mengamalkan aktiviti membaca sebagai rutin harian saya. Saya gemar membaca buku cerita yang berkaitan dengan sejarah di negara kita dan buku cerita dongeng atau cerita Melayu klasik yang memberi banyak pengajaran dan membuka mata kita untuk memperbaiki diri. Terdapat 5 bahan bacaan yang saya gemari dan akan saya kongsikan kepada anda semua. Buku yang pertama berjudul Tok Janggut Pejuang atau Pendeharka karya Nik Anwar Nik Mahmud. Ini mengandungi 135 muka surat. Watak utama dalam cerita ini ialah Haji Mat Hassan atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Tok Janggut merupakan salah seorang murid Sheikh Ahmad. Berpegang teguh pada pesanan gurunya, Tok Janggut bertekad untuk menentang pihak British. Tok Janggut telah mengadakan satu mesyuarat bersama dengan pengikut-pengikutnya untuk merancang strategi menentang pihak British. Namun malangnya, mesyuarat sulit ini telah diketahui oleh Encik Latif, lalu Encik Latif telah mengeluarkan waran tangkap kepada Sarjan Cheh Wan untuk menangkap Tok Janggut. Tok Janggut enggan menyerahkan diri dan beliau telah menikam Sarjan Cheh Wan untuk melepaskan diri. Peristiwa ini telah dimaklumkan kepada Encik Latif oleh mata-mata yang bersama dengan Sarjan Cheh Wan pada ketika itu. Encik Latif telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Latham Carter. Pada mulanya, British memaklumkan perkara ini kepada Sultan untuk mematahkan semangat kebangkitan Tok Janggut sebelum merebak. Tetapi British advisor tidak begitu yakin dengan kemampuan Sultan, lalu British pun campur tangan. Kebangkitan Tok Janggut berakhir apabila pasukan Tok Janggut dan pasukan askar Singh bertembung di kampung Dalam Pupuh. Tok Janggut, Tok Husin dan Tok Abbas telah tewas di kampung tersebut. Mayat Tok Janggut telah dibawa dengan menaiki kereta ke Kota Baru. Setibanya di Kota Baru, mayat Tok Janggut telah diarah di sekeliling kota dan digantung secara terbalik selama 4 jam. Pengajaran yang saya dapati daripada cerita ini ialah kita haruslah saling bekerjasama dan bukannya saling berbala. Hal yang demikian kerana sekiranya kita saling bekerjasama, perkara yang sukar mampu menjadi mudah. Nilai yang saya dapati daripada cerita ini ialah nilai patriotisme. Nilai ini dapat dibuktikan melalui semangat perjuangan Tok Janggut yang menentang penjajah. Buku yang kedua berjudul Puteri Gunung Ledang karya Rubia Jusuf. Cerita ini mengisahkan seorang puteri yang terkenal dengan kecantikannya yang bernama Puteri Gunung Ledang. Berita tentang kecantikannya telah tersebar sehingga ke pengetahuan Sultan Melaka yang menyebabkan Baginda telah menghantar utusan peminangan untuk meminang Tuan Puteri. Namun, disebabkan permintaan Tuan Puteri yang melampau itu, Baginda telah memutuskan niatnya untuk mengahwini Tuan Puteri. Seterusnya, buku yang ketiga berjudul Bawang Merah Bawang Putih yang diceritakan semula oleh Sarmila, anak perempuan Vasu. Cerita ini mengisahkan kehidupan seorang gadis yang malang
yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih tinggal bersama-sama dengan ibu tirinya dan adik tirinya yang bernama Bawang Merah. Kehidupan Bawang Putih mula berubah setelah dia bermimpi tentang sebuah buayan yang mampu mengubah nasib hidupnya. Beralih ke buku yang selanjutnya, yaitu buku yang keempat berjudul Si Tanggang, karya Zulaiman Zakaria. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang meninggalkan rumah untuk mengubah nasib keluarganya. Namun, malangnya apabila dia sudah berjaya, dia telah menderhaka terhadap orang tuanya. Disebabkan perkara ini, dia telah disumpah menjadi batu. Akhir sekali, yaitu buku yang kelima berjudul Aji Saka, karya Yudi Pribadi. Cerita ini merupakan cerita masyarakat Jawa. Di bumi Majeti, ada seorang kesatria yang bernama Aji Saka. Dia mempunyai 2 orang pembantu yang setia bernama Sembada dan Dora. Namun, malangnya, disebabkan mereka berdua kurang cerdik dan terlalu patuh akan arahan tuan mereka, mereka berdua telah bertarung sehingga mati. Apabila Aji Saka mengetahui tentang hal tersebut, dia berasa amat sedih, lalu menciptakan sebuah puisi yang dikenal sebagai Aksara Jawa. Kesimpulannya, banyak ilmu dan pengajaran yang saya perolehi apabila saya membaca buku-buku ini. Oleh itu, saya berharap agar semua masyarakat dapat mengamalkan aktiviti membaca ini dalam kehidupan seharian demi kebaikan dan kepentingan diri sendiri. Bak kata pepatah Melayu, jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak membaca, luas pengetahuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.